pada malam ini, kita sudah sampai kepada tajuk fokus tingkatan 5. Kalau tengok dekat buku teks, cikgu dah kongsi dah pada malam 5 malam lepas bersama dengan Cikgu Yusof. Ini tajuk kita ni. Antara tajuk yang paling banyak disoal macam bab 1 tingkatan 4. Seolah-olah ni dua bab ni, bab 1 tingkatan 4, bab 1 tingkatan 5, pelajar memang kena all out lah. Tolong betul-betul faham. Sebab kita nak pastikan kita kalau keluar soalan, kita nak jawab. Kita tak nak, biarlah, malas. Baik. Jadi pada malam ini, kita dah sampai kepada bab 1 tingkatan 5 pasca PPC. Nampak gambar bergerak tu. Jenuh kita kan. Okey, jelas suara cikgu anak-anak? Yang penting, jelas. Okey, kalau jelas, tulis jelas dulu. Okey, Alhamdulillah. Yang penting jelas supaya anak-anak dapat memberi respon. Yang penting respon ni. Sebab bila kita belajar macam ini, respon daripada pelajar tu sangat penting. Sebab cikgu tak boleh nak laju ataupun perlahan jika pelajar tak bagi respon. Bila kita buka buku teks, awal-awal pelajar, tolong take note. Sekejap. Tiba-tiba hilang pula ya. Okey, macam mana boleh hilang ni? Jangan risau, anak-anak. Cikgu ada dua benda. Kita dah letakkan backup di situ kan. Okey. Slow-slow sikit. InsyaAllah. Ada ramai yang kena kasut ni. Okey, jadi kita start di sana, tekan sini, tertekan out pula. Itu jadi masalah tu kan. Okey. Jadi saya harap kita dah bersedia kot bila kita nak sampai kepada bahagian ini, saya doakan kita dapat menjawab dengan baik. Khususnya bab 1. Kalau kita tengok bab 1 ni, cikgu ramainya nak masuk. Kita bagi can kawan-kawan kita dulu masuk Okey. Itu bila kita jadi admin, kita jadi presenter, pada masa yang sama dia agak sukar sikit Kita nak klik-klik sana. Okey. Okey, saya harap pelajar dah nampak Okey. Kalau kita tengok pelajar, ini adalah bab yang sangat-sangat penting yang boleh membantu anak-anak. Kenapa saya kata boleh bantu? Kalau kita tengok dalam percubaan baru-baru ini, tak kisahlah negeri mana pun, antara subtopik yang paling banyak ialah 1.1. Kalau kita nak kira 11.1 lah. Tapi ini adalah 1.1. Konsep kedaulatan. Jadi bila kita nak tengok di dalam konsep ini, paling banyak negeri soal ialah takrif. Dan sikit saja negeri yang tanya tentang pandangan tokoh. Sikit. Yang lain, jenis kedaulatan. Nanti kita akan tengok. Bermaksud pelajar, kita kena faham 1.1 ni kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Nanti kita tengok. Okey. Lepas tu kita nak tengok tentang ciri-ciri negara berdaulat. Ini. Nombor 2 paling banyak. Kebanyakan negeri, dia ada soalan X, Y. Dia kata X, Y tu apa? Dia ada 4 tu kan? Itu dia minta kita jawab tu. Ada negeri, dia yang spesifik. Dia minta daripada perundangan saja. Negeri yang, siapa yang menjawab soal ni boleh respon dekat chat.
Ada negeri yang soal tentang perundangan saja. Ada soal negeri, dia soal tentang pemerintahan saja. Jadi dia ada dua di sini. Dan ada juga negeri yang menyoal tentang kepentingan. Itu pelajaran cikgu, kepentingan ni kebat ke? Bukan, kepentingan ni ada dalam buku teks. Baik. Jadi kalau kita tengok, di sini kita dah nampak dah bahawa apa yang kita nak baca ialah di sini pelajar. Cuba nampak di sini. Hanya beberapa negeri saja. Kalau cikgu tengok masuk Sabah, Sarawak, lagi banyak. Pelajar akan nampak. Kebanyakannya pelajar menanyakan perkara yang sama. Jadi kita tengok 1.1 bermaksud 1.1 ni antara subtopik yang jangan pelajar buang. Okey, faham ni? Okey, jangan kita buang. Nanti kita tengok. Bukan banyak pun, kita nak baca 5 muka surat saja. Itu kalau keluar, ruginya kita. Sebab kita tak baca tajuk ini kan. Sebab kalau kita tengok buku teks anak-anak, kalau kita tengok buku teks, kita akan nampak. Kita akan nampak soalan yang awal-awal dia tanya. Okey, dekat buku conteng-conteng cikgu dah tulis dah. Dia tanya takrif. Kadang-kadang dia tulis maksud. Samalah. Kadang-kadang dia tulis definisi. Mana-mana pun boleh. Cikgu, sama ke? Takrif kedaulatan. Ada yang dia bagi takrif, dia tak bagi pun tentang bahasa. Tak dengar suara saya ke? Ada pelajar komen tak dengar? Dengar cikgu, dengar. Dengar. Saya rasa dia Safiah Walfiah ni saya tak pasti pula saya dah. Cantik dah saya rasa saya punya setting. Kalau tak dengar mungkin di luar bidang saya lah. Okey, baik pelajar. Sila tulis dekat chat takrif kedaulatan yang pelajar tahu. Sebelum saya bagi takrif kedaulatan yang pelajar tahu. Boleh on mic juga pelajar, no problem. Kita santai saja. Apakah takrif kedaulatan? Ini yang pertama ni. SBP, Melaka, Perak, Johor, Selangor, Sarawak. Jelaskan maksud kedaulatan. Dia ada dua benda ni. Satu dia nak takrif. Satu dia nak maksud. Sama tak? Sama atau tidak pelajar? Perkataan ini. Sama. Kan? Jangan kita, cikgu, ini takrif. Ini maksud. Sama. Jadi cuba pelajar bagi. Katakan markah kita 4. Sebelum cikgu bimbing, ayat mana kita nak ambil yang paling mudah kita ingat? Bila kita katakan ni, di sini. Sebab, dalam key dia, kalau kita tengok sini ada key. Cikgu dah tulis dah. Paling mudah ingat. Okey. Bila kita jumpa tentang kedaulatan, kita jangan hilang sebelum jawab perkataan merdeka. Jangan kita buang perkataan merdeka. Satu. Okey. Yang kedua, bila kita tengok tajuk ini, kita jangan buang tentang kerajaan. Bila sebut kerajaan, dia akan jadi pemerintahan lah. Jadi pelajar, bila kita faham dua kata kunci ini, kita boleh jawab. Okey, cuba pelajar jawab di chat. Jelaskan maksud kedaulatan. Yapim pun soal tajuk yang sama. Jelaskan maksud kedaulatan. Okey, pelajar. Siapa nak bagi jawapan yang pertama? Katalah dia bagi minta di sini 4 markah. 4 markah tu banyak Dua kata kunci, kemerdekaan, pemerintahan. Kalau nak tahu juga, kewibawaan. Okey, pelajar. Siapa nak cuba jawab? Ramai dah jawab ni. Kata kekuat. Adrin dia kata, okey. Adrin dia bagi jawapan yang agak panjang. Saya suka jawapan-jawapan yang panjang ni. Sebab bila jawapan panjang,
cikgu boleh terus bagi respon. Okey. Adam Handsome pun samalah. Lama tak dengar Adam Handsome kan? Okey, cikgu cuba kopikan dulu dua jawapan ini. Kita tengok pelajar. Okey. Cikgu harap pelajar jelas. Nampak cikgu besarkan sikit lah Okey. Kalau kita tengok jawapan Adrin, Hafiz, Abdul Hijaz. Terima kasih pelajar yang setia berada dalam kelas cikgu. Okey. Kalau kita tengok di sini, kekuasaan tertinggi. Ini satu markah. Satu. Dan sebab dia ada buku teks kan, kewibawaan. Ada cikgu kata, awak hafal 2K, awak dapatlah markah. Okey. Di sini kita nampak kewibawaan negara yang bebas. Okey, satu. Bebas ni maksudnya merdeka lah. Kalau pelajar bagi merdeka, dah sama dah. Melaksanakan pentadbiran mengikut acuan. Ini tadi yang kita bagi tentang pemerintahan. Okey, ini tadi yang kita ambil kata kunci kemerdekaan. Okey, pelajar Okey, kita nampak situ. Contohnya, pembentukan Malaysia 16 September 1993. Di sini ada contoh. Contohnya ada dua markah di sini. Satu ialah kemerdekaan, satu ialah 16 September. Good. Jawapan yang baik. Dapatlah 5/4, 4 maksimum. Hitung pula sama. Kekuasaan tertinggi. Kalau ada kekuasaan tertinggi, kewibawaan. Serta. Dapat 3. Sebab Adam tak ada bagi contoh. Hitung nampak tanpa campur tangan asing tak? Walaupun berbeza jawapan kita, tapi yang penting kita ada kata kunci itu. Cikgu ulang balik. Apa kata kunci yang kita nak ingat? Kita semua ini, dalam kotak ni kita suka nak ingat. Tapi tolong ingat, merdeka tentang pemerintahan. Kita sekurang-kurangnya anak-anak, kita akan dapat 2 markah di sini. Sebab berkaitan dengan takrif ni, kalau kita tengok, negeri mana yang soal takrif? Okey, cuba kita tengok. Negeri Sembilan tak ada. Okey, nampak. SBP dia tanya apa? Jelaskan konsep kedaulatan. Nampak Pelajar nampak di sini. Konsep kedaulatan. 4 markah. Okey. Kalau kita tengok lagi bawah, dia tanya benda yang sama. Ini Kelantan lain. Kita belum masuk. Terengganu tak ada. Kita nampak lagi bawah. Nyatakan, negeri mana ni? Melaka. Maksud kedaulatan. Maksud kedaulatan. 2 markah. Perak. Maksud kedaulatan. 2 markah. Jadi pelajar, kita pendek ceritalah kalau kita nampak jawapan cepatnya cikgu. Cepatnya apa Dam tu? Cikgu tak faham tu. Cepatnya apa? Okey. Jadi pelajar, ini yang pertama. Kalau kita tengok, awal-awal kita buka buku teks, dah ada. Selalu cikgu bagi tahu pelajar, di mana-mana buku teks kita, di peringkat awal ini, kita take note bila kita nak baca. Okey, cikgu saya baca pelan-pelan. Jelaskan maksud kedaulatan. Yapim. Saya nak taib. Okey, sorry Adam Okey. Tak apa benda ni, cikgu akan masuk nanti, Adam. Dalam kita punya perbincangan tu, nanti Adam boleh dapat. Okey. Yang ini, takrif kedaulatan. Ada tak negeri yang bertanya tentang takrif? Kita kena tengok juga. Takrif kedaulatan, kita jumpa Keluang. Keluang ni Johor lah. Nyatakan takrif kedaulatan Yunani. Yunani, dia berkaitan dengan kemerdekaan. Arab berkaitan dengan pemerintahan. Betul tak pelajar? Betul atau tidak? Betul. Good. Kalau masuk kedaulatan, kedaulatan ni dia macam kewibawaan pemerintah. Kita mampu memerintah negara kita
mengikut acuan kita sendiri. Jadi di sini pelajar, point dia, kalau kita nak hafal, kita mungkin sukar, tapi kita kena faham. Ya, Perry. Takrif, dia maksud takrif, kalau kita boleh ingat Sporanus tu okey lah daulat. Oh, daulat ke daulah? Jadi kita dah pening. Daulat ke daulah? Daulat. Tengok orang sebelah, jawab daulat. Kita nak jawab daulah. Kedaulatan. Kedaulatan kan pemerintahan kerajaan. Dapatlah satu markah. Kita belajar dalam bab 1 tingkatan 4 kan. Okey. Ini yang pertama. Okey. Setakat ini anak-anak masih jelas bersama dengan cikgu? Okey. Ini kita nampak. Ada yang nak bertanya, boleh bertanya? Okey. Kita pergi yang kedua. Kita nampak. Di sini yang cikgu Hanita dia dah lebih nampak kan? Oh, soalan-soalan. Di sini dalam modul Yapim dia tanya apa? Maksud kedaulatan. Dia bagi gambar, kalau ada buku, siapa ada buku modul Yapim boleh tengok. Jelaskan kedaulatan. Ini ada buku dia okey. Lepas ini 1.1. Ini 1.2. Okey. Dalam 1.1, dia tak habis di situ. Kita akan nampak. Okey. Kita akan tengok. Dia ada lagi satu perincian. Ini berkaitan dengan pandangan tokoh. Ini soalan negeri Johor. Okey. Kedaulatan ada takrifan. Dia ada takrifan. Mana kita nak tengok takrifan ni? Muka surat yang kedua. Di sini ni. Macam mana kita nak ingat anak-anak? Sebelum kita jawab, kita tengok dia punya kata kunci dulu. Okey. Kata kunci ataupun pandangan tokoh, cikgu dah garis dah. Aristotle, dia kata kuasa tertinggi. Okey, sama. Perkataan huruf K. Ibnu Khaldun, dia kata K juga. Tapi kata kuncinya kekuatan. Bila kita nak jawab Ibnu Khaldun, kita mesti mulakan dengan kata kunci kekuatan. Bila kita nak jawab Aristotle ataupun Boudin, cikgu sebut Boudin ni Jane Boudin, dia gunakan kuasa tertinggi. Ini sama. Boudin, orang Melayu dipanggil Boudin ni, Boudin dengan Aristotle ni sama. Oh, ini kuasa. Ini kekuatan. Cikgu boleh tak saya gunakan kekuasaan? Boleh. Cuma kita nak mudah ingat supaya kita dapat jawab soalan ini dengan baik. Okey. Ibnu Khaldun. Jangan buka buku teks anak-anak. Nyatakan takrif kedaulatan mengikut pandangan tokoh. Soalan tak ada huruf Roman. Kita nampak, dia bagi tokoh huruf Roman, boleh tak kita bagi jawapan pendek? Pelajar tanya. Dia bukan semestinya huruf Roman di sini. Dekat tokoh tu ada huruf Roman, pelajar boleh bagi jawapan pendek. Apa pandangan Ibnu Khaldun? Kekuatan apa? Ibnu Khaldun dia kata apa? Kedaulatan ke kekuatan, Adam? Dia mesti berkaitan dengan apa? Dia mesti berkaitan dengan kekuatan dan kekuatan dia mesti berkaitan dengan kuasa. Kekuatan dan kekuasaan. Cikgu. Katalah kita nak jawab macam ni. Ya. Kalau satu markah, cara jawab dia macam mana? Pendek je. Kekuatan dan kekuasaan sebuah negara. Dah cukup lah. Kita tak payah hurai banyak. Oh. Pendek je. Tak payah kita kekuatan ini boleh dikatakan bahawa. Tak payah. Pendek je. Macam Amirul tu kan. Pendek. Kekuatan dan kekuasaan sebuah negara. Kalau Tunku Abdul Rahman pula, lain. Tunku Abdul Rahman dia jelas sikit. Dia berkaitan dengan apa? Ramai jawab betul tu. Kekuatan. Kita nak ambil key dia. Perry dah bagi dah tu. Kebebasan dan keadilan. Ya, good. Okay, good. Kalau Tunku Abdul Rahman pelajar, kita ada key dia. Kita akan nampak. Cikgu, Tunku Abdul Rahman dia kata apa? Kalau kita nampak, Tunku Abdul Rahman, dia kata K juga. Kebebasan dan keadilan. Katakan kita hanya jawab macam itu saja. Kita jawablah pendek je kan. Kita dapat jawapan pendek, kita tulis sini.
kekuatan dan kekuasaan. Ini K juga. Kebebasan dan keadilan. Mungkin skema itu nak tengok kita faham atau tidak bentuk. Atau sekiranya faham tentang takrif. Ini masih 1.1. Baik. Yang kedua, ini muka surat kedua tu. Jelaskan ciri. Okey, kita jumpa perkataan jelaskan. Maksud, kita kena jawab kalau kita tulis salah satu saja. Salah satu saja, tak apa. Kebebasan apa? Tak boleh. Kalau kebebasan saja tak boleh. Dia tak ada ayat lengkap. Dia mesti ada pengukuhan dia. Jelas. Jawapan kita mesti ada penyambut, Vinis. Jangan kita ambil risiko, Vinis. Okey, cuba. Jelaskan ciri kedaulatan. Markah 4. Terus kita bayangkan, di sini dia nak apa? Dia nak 4 markah ni. Dia nak 4 poin. Boleh tak kita bagi jawapan fakta huraian? Atau kita nak bagi jawapan fakta saja? Mana kita nak ambil pelajar? Dia ada 2 bentuk tu. Selalu cikgu kita bagi tahu kalau jelaskan anak-anak, jangan jawab fakta. Okey, dua-dua pun boleh, good Adam. Fakta dan huraian lebih tepat. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Jawapan yang cantik lah, pelajar. Jangan tulis satu-satu. Markah kita 4. Apakah ciri kedaulatan? Bayangkan bab 1 tingkatan 4. Haikal, kalau fakta saja pun, kita kena buat dalam bentuk ayat lengkap. Kalau boleh kita ada sedikit pandawacana, ada Cikgu. kabur. Ya. Contoh macam jelaskan tu bagi satu huraian, lepas tu bagi satu fakta, terus huraikan je lah pasal fakta tu. Ya. Ciri kedaulatan yang pertama ialah apa boleh. Antara ciri-ciri kedaulatan negara kita ialah apa dia? Very good. Baru kita nak mula, Perry dah ada jawapan. Kalau kita nampak. Kita boleh tengok ayat mesti lengkap. Biasanya kedaulatan ni kalau tingkatan 4, kita nak rujuk, kita nak tengok di mana? Bab 1 tingkatan 4, bab 9 tingkatan 4. Tadi ada pelajar bertanya tentang terma rujukan. Terma rujukan ni, saya bagi tahu pelajar, Suruhanjaya rate, kalau kita tak tahu, kita jangan cuba jawab. Sebab dia fakta. Okey, ada lagi pelajar. Perry dah bagi jawapan tu. Kalau pelajar tengok dekat chat kita dah ada jawapan yang pertama. Kita tengok jawapan. Tahniah anak-anak hebat. Macam mana boleh kita tulis satu saja? Kebebasan. Di mana jawapan ni, Perry? Okey, saya ambil jawapan Perry Posh. Okey, kita tengok di sini. Saya akan komen sekejap. Jawapan Perry. Yang lain pun boleh tulis jawapan. Jangan risau. Kalau nak on mic pun tak apa. Sebab kita belajar ni, kita nak santai tapi pandai lah. Okey. Antara ciri, good. Kenapa cikgu kata good? Ini kita dah ada intro. Ini intro lah. Walaupun simple saja kan. Ini ialah kata hubung. Dalam kita nak jawab, cikgu kena cerita juga anak-anak. Sebab yang masuk dalam kelas cikgu ni bukan semua pelajar yang cemerlang. Ada juga pelajar yang lemah. Ada 2 orang pelajar minggu lepas mesej, cikgu, kami malu nak bagi jawapan. Cikgu, lajunya kami tak boleh ikut. Baru cikgu sedar. Rupanya ada pelajar yang perlu slow and steady. Okey, macam ini. Kita nampak. Dia bagi fakta. Mempunyai pemerintahan F1. Kan? Kita nampak. Yang mana negara kita mengamalkan, dekat buku teks tu dia tulis dah, ada 2. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, kita nampak. Ini contoh ke huraian pelajar? Yang mana kita mengamalkan raja berperlembagaan. Ini huraian. Huraian. Seterusnya kita ada perundangan.
mempunyai perundangan. Yang mana perundangan F2. Perundangan. Yang mana kita menggunakan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan. Contoh 2A yang digubal oleh Suruhanjaya RIP. Okey, kita nampak huraian 2A. Okey, kalau pelajar nampak apa yang cikgu tulis ni, jawapan Perry ni kita nampak cantik lah. Doa, Winesh pun okey, cikgu tengok. Lepas ni kita tengok jawapan Winesh dan Adam juga. Kalau kita nampak jawapan-jawapan macam ni, bagusnya pelajar. Sebab bila pelajar tulis, cikgu selalu bagi tahu bila pelajar cuba tulis, pelajar akan ingat. Bila pelajar dengar saja kita tak ingat. Okey, cuba cikgu kopikan lagi jawapan pelajar-pelajar yang ada malam ni yang hebat-hebat belaka. Okey. Daripada Nur Maisarah. Punya ada pelajar baru nak masuk. Terima kasih pelajar baru nak join. Kita bagi ruang pelajar kita masuk sekejap. Mungkin dia lupa ke kelas kita mula pukul berapa. Okey, saya cuba copy. Pelajar sekali lagi cuba tengok dekat kita punya chat. Okey, cuba kita tengok jawapan rakan-rakan kita yang lain. Banyak pelajar kita bagi jawapan ni. Kalau kita tengok macam ni, berapa kita nak bagi band kan? Nur Maisarah si ada letak gambar lagi kan? Okey, pelajar. Boleh tengok di situ. Ini mungkin kita nak komen semua. Tak boleh, cuma cikgu boleh katakan jawapan ini full mark. Okey, kalau kita nampak di sini, ialah raja berperlembagaan, pemerintahan, merdeka. Okey. Dapat 3 kita kata di situ. Kalau kita tengok Winesh, sistem pemerintahan. Okey, kestabilan, kita ada sistem raja berperlembagaan. Good, Winesh. Okey, ketua yang di-Pertuan Agong ada jemaah menteri. Good, Winesh. Cubaan yang baik. Ada 4 markah. Adam, kita ada pemerintahan. Kita nampak ada perundangan. Hak ini kerana apa ni, Adam ni? Ada banyak typing error ni, Dam. Di sini kita bulat, ada sempadan. Kita nampak. Satu tu apa tu? Jadi kalau cikgu nampak Adam, okey. Boleh jawab Adam, tak apa. Okey. Berpandukan perlembagaan, kalau kita nampak jawapan walaupun tak cantik, Adam boleh dapat full mark. Risikan pun sama. Terima kasih Risi. Pelajar cikgu yang setia masuk. Kita nampak Rishi pun sama. Dia meletakkan pemerintahan, kemakmuran, kita ada sistem parlimen, kita ada lagi perlembagaan. Good, Rishi. Edrin pun sama. Ada kedaulatan, demokrasi, ada sempadan, ada air udara. Good. Hebat anak-anak. Jadi kita nampak soalan ini bukanlah sukar. Kenapa cikgu kata bukanlah sukar sangat? Cikgu senang aja soalan ni. Senanglah pada hari ini. Tapi pada hari peperiksaan, kita mungkin lupa. Sebab pelajar, kalau kita tengok sini, dia tanya sini ialah 1.1. Yang ini dia tanya 1.2. Okey, kalau salah ejaan, pemeriksa dia akan bulat, tapi dia akan baca secara keseluruhan. Sfira, kita akan baca. Tak ada, kita sejarah ni dia tak ada istilah potong markah. Cuma tak dapat markah je lah. Tapi yang lain tu dia boleh bantu. Pemeriksa faham? Mungkin. Tapi jangan salah fakta.